Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Okey, kali ini bertemu sekali lagi bersama dengan saya, Cikgu Husni, untuk video pengajaran bagi mata pelajaran Geografi. Okey, video pengajaran kita pada kali ini adalah berdasarkan bab yang keempat, iaitu cuaca dan iklim di Malaysia. Dan lebih spesifiknya, kita akan menjurus kepada subtopik 4.2, iaitu pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia. Baik, pengaruh yang pertama cuaca ini terhadap aktiviti manusia adalah berkaitan dengan bidang pertanian. Sebagaimana pelajar-pelajar sedia maklum bahawa Malaysia mengalami iklim khatulistiwa. Jadi iklim khatulistiwa ni adalah panas dan lembap sepanjang tahun. Okey, jadi bila keadaan iklim sebegini, ia akan menggalakkan penanaman pelbagai jenis tanaman dekat Malaysia ni. Contohnya padi sawah, getah, kelapa sawit, pokok, lada hitam dan lain-lain. Okey, so ini adalah contoh-contoh kawasan yang menggalakkan pertanian di Malaysia. Contohnya padi sawah. Okey, terdapat di dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan. Ini kelapa sawit terdapat di segitiga Jengka, Pahang, dan juga Lahad Datu, Sabah. Manakala lada hitam, contohnya di kawasan sekitar Kuching dan juga Seri Aman, di Sarawak. Manakala di kawasan yang tanah tinggi, contohnya seperti Cameron Highland, Kundasang, Sabah, mungkin ada pelajar-pelajar yang pernah pergi ataupun sampai dekat kawasan tersebut. Okey, kawasan tanah tinggi ini kebiasaannya mengalami iklim yang agak sejuk, misalnya antara 18 darjah Celsius hingga 21 darjah Celsius. Okey, di kawasan ini sesuai kegiatan pertanian seperti penanaman teh, sayur-sayuran, bunga-bungaan dan juga buah-buahan yang hawa sederhana. Contohnya strawberry, teh, dan juga pokok bunga ros. Ini merupakan jenis ataupun contoh-contoh tumbuhan yang sesuai ditanam di kawasan tanah tinggi. Baik, pengaruh yang kedua terhadap aktiviti manusia akibat daripada cuaca dan iklim ini ialah kegiatan pembalakan. Okay. Suhu yang tinggi serta jumlah hujan yang banyak di Malaysia akan menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika. Okay. Anak-anak sudah pasti ataupun tahu bahawa hutan hujan tropika ini merupakan hutan yang paling luas sekali yang ada di Malaysia. Okay. Hutan hujan tropika ini terdapat di kawasan pedalaman semenanjung Malaysia serta pedalaman Sabah dan Sarawak. Pelbagai pokok kayu keras, contoh-contoh pokok kayu balak lah ni, seperti cengal, meranti, nyatuh dan keruing terdapat di dalam hutan hujan tropika ini. Ini seterusnya menggalakkan lagi kegiatan pembalakan. Okey, untuk pokok-pokok ni kebiasaannya digunakan untuk menghasilkan perabot, yang mana perabot-perabot ini merupakan perabot yang bernilai tinggi. Pengaruh yang ketiga cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia ini adalah dalam sektor perikanan. Pada musim tengkujuh, musim tengkujuh ni adalah musim di mana kebiasaannya berlakunya hujan yang lebat, laut yang bergelora, dan kebiasaannya berlaku pada antara bulan 11 sehingga bulan 1 setiap tahun lah. Iaitu semasa tiupan angin monsun timur laut. Nelayan pantai semenanjung Malaysia tidak dapat turun ke laut kerana keadaan laut Cina Selatan yang bergelora. Ini terutamanya bagi penduduk-penduduk yang berada di negeri-negeri contohnya Kelantan,
Terengganu, Pahang, Johor Timur seperti Mersing. Okey. Jadi pada ketika ini, pada musim tengkujuh ini, mereka akan melakukan pelbagai aktiviti lain seperti membaiki jala dan pukat yang rosak, sebab dia tak boleh pergi ke laut kan. Jadi terpaksalah membuat aktiviti-aktiviti yang lain. Walau bagaimanapun, nelayan-nelayan di kawasan pantai barat sebenarnya Malaysia, contohnya di kawasan negeri Perak, Kedah, Perlis, mereka dapat menangkap ikan sepanjang tahun. Kenapa? Kerana kawasan perairan Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin kencang semasa musim timur laut oleh banjaran Titi Wangsa dan juga monsun barat daya oleh Sumatera yang merupakan negara Indonesia. Malah pada ketika ini juga aktiviti menjemur ikan dapat dilakukan di kawasan pinggir pantai, terutamanya pada keadaan cuaca yang sangat panas. Baik, pengaruh yang terakhir cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia ini adalah menyebabkan aktiviti pelancongan. Iklim khatulistiwa yang panas dan lembap ini, yang unik ni, saya katakan, telah menarik ramai pelancong antarabangsa untuk berkunjung ke Malaysia. Kawasan-kawasan tanah tinggi yang bersuhu sederhana dan udara yang nyaman turut dapat menarik kedatangan pelancong sama ada dalam ataupun luar negara untuk pergi bercuti dekat kawasan tersebut. Suhu air laut antara 20 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius amat menggalakkan pertumbuhan batu-batu karang dan juga aktiviti menyelam scuba. Ini merupakan contoh-contoh yang mana kawasan yang sering kali dikunjungi oleh para pelancong di negara kita. Contohnya di Pulau Redang, Pulau Sipadan, Kundasang Sabah, Cameron Highland. Untuk makluman pelajar, Pulau Sipadan misalnya merupakan antara 10 kawasan yang terbaik di dunia untuk penyelam-penyelam scuba datang dan menikmati keindahan di dasar laut. Okey, jadi setakat itu dahulu video pengajaran kita pada kali ini. Semoga kita akan berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Selamat membuat ulang kaji dan kita akan bertemu lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.